Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pada malam ni kita dapat berhimpun sekali lagi bersama-sama untuk kita sambung kuliah kita membaca kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullah, yang mana kita dalam kuliah yang lepas, yang terakhir dalam catatan saya adalah pada 19 bulan 6, yang mana pada 22 bulan 6 saya berlepas mengerjakan haji di Mekah. Dan semalam kemarin baru saya sampai ke Malaysia, alhamdulillah. Jadi hari ini baru kita berkesempatan nak mulakan semula kuliah kita ni. Kita akan sambung hari ini membaca kitab ni pada bab yang ke-86. Bab idza saraqal abdu. Bab pada membicarakan apabila seorang hamba itu mencuri. Seorang hamba di sini bukan bermakna hamba Tuhan, tetapi hamba di sini bermaksud hamba yang dijadikan hamba oleh manusia lain. Hamba yang dijadikan hamba oleh manusia lain. Manusia yang menjadi hamba kepada manusia lain. Kalau dia mencuri nak buat apa? Kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah pada hadis yang ataupun pada riwayat, pada hadis yang ke-165, kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Musaddad qala haddatsana Abu Awana an Umar ibn Abi Salamah عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سرق المملوك بيعه ولو بنش. قال أبو عبد الله النش 20 والنواة 5 والأوقية 40. Yang bermaksud, maksudnya daripada Al-Imam Al-Bukhari mengatakan Musaddad telah menceritakan kepada kami. Musaddad ni guru Imam Bukhari lah. Dia mengatakan, Musaddad kata Abu Awanah telah menceritakan kepada kami daripada Umar bin Abi Salamah. Daripada Umar bin Abi Salamah, daripada ayahnya, daripada Abu Hurairah. Katanya daripada Rasulullah ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang hamba mencuri, apabila kamu ada seorang hamba dan hamba tu mencuri, dia mencuri harta orang, kita suruh dia kerja, dia tak kerja, dia pergi curi harta orang lain. Sebab hamba ni tuan-tuan, zaman dulu seperti mana yang telah saya sebutkan sebelum daripada ini, hamba ni ialah tawanan perang. Seorang Muslim bila dia menjadi mujahidin, dia berperang dengan orang-orang kafir harbi. Kafir harbi ni siapa? Kafir harbi ni ialah orang kafir yang memusuhi orang Islam, yang memusuhi negara Islam. Jadi bila dia memusuhi negara Islam, dia memerangi negara Islam, jadi negara Islam kenalah berperang dengan dia. Ini nak kata Islam ni adalah agama yang bersifat realistik. Agama yang boleh dipraktikkan. Jadi bila mana orang berperang dengan kita, kita kena peranglah dengan dia. Kena pertahan diri kita lah. Jadi bila kafir harbi ni, orang yang kafir, mereka yang tidak beriman, mereka yang tak terima Islam, mereka memerangi kerajaan Islam, mereka memerangi orang Islam, maka
Islam membenarkan kita ni untuk orang kata apa, berperang dengan dia. Dan apabila kita berperang dengan dia, tuan-tuan, bila kita berperang dengan dia, maka bila dia kalah, dan sebahagian daripada tentera dia menjadi tawanan kita, bila sebahagian daripada tentera dia menjadi tawanan kita, tawanan ni dia akan jadi hamba. Dia akan jadi hamba. Bila dia jadi hamba, maka akan dibedakkan kepada tentera Islam mengikut kebijaksanaan pemerintah. Jadi pemerintah akan bahagi-bahagilah. Kan? Pemerintah akan bahagi. Orang ni dapat dia ni, orang ni dapat dia ni. Jadi bila dapat, dia ni boleh gunakanlah hamba ni. Dia boleh suruh hamba ni bekerja. Semua upah-upah yang dia ada akan kembali kepada tuan dia. Sebab hamba ni harta tuan dia. Apa saja yang terbit daripada usaha hamba ni adalah milik tuan dia. Dan hamba ni boleh dijual beli. Kalau tuan dia tak nak kat hamba ni, tuan dia boleh jual pada orang lain. Boleh beli hamba orang lain, tawanan perang orang lain, hamba boleh beli. Maka hamba ni dia ada hukum yang khas pada zaman dulu, yang mana pada zaman ni dah tak ada lah. Tapi kalau kita tengok hadis-hadis akhir zaman nanti, nampak macam isyarat Nabi SAW tentang kewujudan semula hamba ni akan berlaku. Mungkin apabila berlaku peperangan di antara kerajaan Islam dengan kerajaan yang bukan Islam, yang memerangi Islam, maka muncul baliklah sistem perhambaan ni. Jadi oleh kerana hamba ni ialah tawanan perang, yang mana mereka ni bukan Islam pun. Jadi mungkin akhlak mereka ni tak bagus. Mungkin mereka ni tak terdidik dengan akhlak yang baik. Perangai jahat. Kalau kita tengok dalam sejarah pun, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu dibunuh oleh hamba. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu dibunuh oleh hamba. Yang mana hamba itu adalah hamba Mughirah bin Syu'bah. Hamba seorang sahabat, tawanan perang, orang Parsi, orang Majusi, yang bukan Muslim. Dialah yang tikam Umar. Mula-mula dia mengadu dekat Umar, yang Mughirah ni tak adil kat dia, bagi kerja banyak. Maka Umar kata kepada dia, bertakwalah kamu kepada Allah dan taatlah kamu pada tuanmu. Jadi dia tak puas hati dengan Umar. Jadi tak puas hati, dia kata wasi'a adluhu kulla syai'in illa ana. Keadilan Umar ni merangkumi semua benda kecuali aku. Aku tak dapat keadilan dia. Dia rasa Umar tak layan dia punya dia punya aduan. Maka dia pun mula untuk buat satu pisau, satu senjata yang digunakan untuk membunuh Umar bin Khattab. Akhirnya dia bunuhlah Umar. Dan dia adalah hamba. Ya? Baik. Jadi hamba ni tak, orang kata apa, tak tentu. Ada dapat hamba yang baik, setelah menjadi hamba dia insaf. Ada yang kekal menjadi jahat. Kan? Kekal menjadi jahat. Jadi Nabi SAW dalam riwayat ni dhaif sebenarnya. Kerana Umar bin Abi Salamah adalah perawi yang lemah. Umar bin Abi Salamah adalah perawi yang lemah, tapi riwayat ni dhaif. Tapi dalam bab ni kita boleh gunalah sebagai satu panduan. Yang mana Nabi SAW dalam riwayat ni diriwayatkan sebagai berkata, "Idza saraqal mamluk", apabila hamba yang dimiliki oleh seseorang itu mencuri, bi'hu walau binash, jual dia walaupun dengan harga nash. Apa itu nash? Nash itu ialah, kata Abu Abdullah ni Imam Bukhari. Imam Bukhari mentafsirkan, dia kata an-nash itu ialah ishrun. Apa itu ishrun? Ishrun tu ialah ishrun dinar. Ishrun dirham. Duit perak. Wan nuwah khamsah. Kalau istilah nuwah khamsah. Wal uqiyah arba'un. Jadi uqiyah ni 40 dirham. Nash separuh daripada uqiyah. Maka 20 dirham. Okey. Apa faedah yang kita boleh ambil daripada riwayat ni? Walaupun riwayat ni dhaif, kerana Umar bin Abi Salamah yang ada dalam sanad tu adalah perawi yang tidak kuat, tidak kukuh ingatan dia, tapi kita boleh ambil sebagai panduan, bukan ambil sebagai hukum. Apa ambil sebagai panduan? Dibenarkan kita ni berjual beli hamba yang akhlak dia tu tak elok, walaupun dia mencuri sikit ataupun banyak. Ni kalau kira
Dalam hadis ni tak sebut dia mencuri berapa banyak. Maksudnya mencuri sikit pun boleh kita jual, mencuri banyak pun boleh kita jual. Boleh untuk dijual. Tapi dengan syarat, waktu kita jual tu kita kena sebut kepada pembeli yang dia ni ada perangai tak elok, dia ni mencuri. Kamu kena hati-hati. Supaya orang yang beli tu tidak terpedayalah, tidak tertipu dengan apa yang ada pada hamba tu daripada akhlak yang tidak baik. Kenapa dalam riwayat ni Nabi SAW benarkan untuk jual? Kerana pengarang kitab Rasyul Barat, Syekh Muhammad Luqman As-Salafi ni dia kata, min tabi'atil insan ay yasluha wa yataghayyara bi taghayyuril makan wa yumkinu anna al-mushtari yakunu qadiran ala islahi halih. Kerana tabiat insan ni suka berubah menjadi baik dan berubah keadaan dia apabila bertukar tempat dia. Dan boleh jadi orang yang membeli tu mampu untuk mengubah akhlak hamba ni. Kan contohnya kalau macam kita beli sesuatu haiwan ternakan lah contohnya. Kita tak mampu nak jadikan dia jinak. Lepas tu kita kata aku dah orang kata apa? Give up lah. Aku dah tak boleh nak jadikan dia jinak. Kita jual pada orang lain. Kita kata dia susah nak dijinakkan. Kamu try lah. Mana tahu tiba-tiba dia boleh jinakkan kamu. Dia kata okey, aku cuba. Bila dia beli, dia boleh untuk menjinakkan haiwan tersebut, menunjukkan haiwan pun kadang-kadang boleh terkesan dengan suasana yang berbeza. Manusia pun sama, akan terkesan dengan suasana yang berbeza. Akan terkesan dengan suasana yang berbeza. Jadi sebab itu kita kena cari sebagai orang Islam, sebagai mukmin, kita kena cari tempat yang boleh menjadikan kita ni jadi bertambah baik dan bertambah baik. Maka sebab itu dalam hadis Nabi SAW umpamakan jalisus salih kal attar, orang yang menjadi rakan kita yang baik dengan kita, yang suka duduk dengan kita, kalau dia ni salih, umpamanya Nabi kata macam orang yang jual minyak wangi. Kalau tak kena pada badan pun, paling tidak kita akan dapat bau wangi tu. Manakala Nabi SAW menyebutkan perumpamaan jalisis su, orang yang suka duduk dengan kita, dan orang yang suka duduk dengan kita tapi jahat, kan? Tapi jahat, maka dia seperti orang nafikhil kir, orang yang meniup api untuk bakar logam. Kalau baju kita tak terbakar pun, kita akan dapat bau yang busuk, yakni bau asap. Maka sebab itu Nabi SAW suruh kita berkawan dengan orang yang baik supaya dapat suasana, environment, persekitaran yang baik. Kerana manusia ni terkesan dengan environment dia. Usah kata yang lain, bahasa kita pun terkesan dengan environment kita. Kalau kita duduk di kawasan utara, maka bahasa kita akan terikut bahasa utara. Kalau kita duduk kawasan selatan, kita akan terkesan dengan budaya selatan. Makanan pun sama, pakaian pun sama, bahasa pun sama, maka akhlak pun begitu juga. Tapi kalau nak jual, hamba yang ada masalah akhlak macam ni, kena bagi tahu pada orang yang nak beli. Kalau tak, dia boleh mengadulah pada pemerintah untuk batalkan jual beli sebab disembunyikan aib, disembunyikan kecacatan hamba tersebut sewaktu jual beli berlaku. Tapi kalau kita bagi tahu dah siap-siap, hamba ni suka mencuri. Pembeli kata tak ada masalah, aku memang cari yang jenis ganas macam ni. Biar aku ajar dia, biar aku jadikan dia ni akhlak baik dia, akhlak tak baik dia tu aku akan jadikan sebagai satu modal untuk jadi baik ke arah yang lain pula. Contohnya, kan dia boleh buat. Maka jual beli itu jadi sah. Dan berkemungkinan hamba tu akan bertukar daripada akhlak tak baik kepada akhlak yang baik. Wallahu a'lam. Okey. Kita tengok hadis 87. Bab 87. Bab al-khadimu yuznib. Bab khadam itu, orang yang berkhidmat untuk kita tu, ada kalanya berdosa. Okey.
Qala qala al-Imam al-Bukhari. Imam Bukhari mengatakan hadis nombor 166. Haddatsana Ahmad ibnu Muhammad. Qala haddatsana Daud ibnu Abdurrahman. Qala sami'tu Ismail an Asim ibni Laqid ibni Sabirah atau Sabrah an abihi qala intahaitu ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa dafa'a ar-ra'i fil murah sakhlah faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam la tahsibanna wa lam yaqul la tahsabanna inna lana ghanaman mi'atan la nuridu an tazid fa idza jaa ar-ra'i bi sakhlatin dhabahna makanaha shah fa kana fima qala la tadrib dha'inataka ka darbika amatak wa idza istanshaqta fabaligh illa an takuna sa'ima. Bab pada membicarakan tentang pembantu ataupun hamba yang mungkin berdosa. Maksudnya, kata Al-Imam Al-Bukhari, maksud hadis ni Imam Bukhari kata, Ahmad bin Muhammad telah menceritakan kepada kami. Riwayat ni riwayat sahih. Kata Ahmad bin Muhammad, Daud bin Abdurrahman telah menceritakan kepada kami. Dia mengatakan, saya mendengar Ismail menceritakan daripada Asim bin Laqid bin Sabirah. Dia boleh baca dua. Sabirah boleh, Sabrah boleh. Yang mana Asim bin Laqid bin Sabirah meriwayatkan daripada ayahnya, iaitu Laqid bin Sabirah. Dia mengatakan, aku intahaitu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pergi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada waktu tu, pengembala kambing baru saja membawa kambing pergi bermalam di kandangnya. Maksud kambing ni dia kan ada kandang lah, malam-malam dia akan masuk kandang. Ya? Dan dia menolak satu orang kata apa, satu ekor anak kambing. Satu ekor anak kambing. Sakhlah ni anak kambing. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menyebutkan, Nabi bersabda, la tahsiban. Nabi sebut la tahsiban, jangan kamu sangka. Dan Nabi SAW tak sebut la tahsaban. Apa maksudnya ni? Perawi ni nak bagi tahu, orang yang meriwayatkan hadis ni nak bagi tahu kat kita, yang betul-betul Nabi sebut memang la tahsiban, bukan la tahsaban. Sagi hampa kata aku lupa pula. Aku tak lupa. Memang Nabi sebut la tahsiban. Kerana kalau ikut, sebenarnya memang dua-dua boleh. La tahsiban pun boleh, la tahsaban pun boleh. Tapi yang lebih orang kata apa, banyak digunakan la tahsaban. Dan Nabi SAW guna dua-dua. Nak menunjukkan bahawasanya dua-dua tu boleh berlaku bagi. Kamu jangan sangka. Kamu jangan sangka kamu jangan sangka kami sembelih ni kerana kamu semata-mata. Sebaliknya, sesungguhnya kami ni kalau ada kambing yang bilangannya 100, kami tidak mahu akan bertambah. Kami tak mahu bilangannya bertambah lebih daripada 100. Apabila seorang pengembala datang bawa satu anak kambing, kita akan gantikan kambing yang dah dewasa lain untuk kita sembelih supaya dia kekal bilangan dia 100. Dan di antara perkara yang Nabi SAW sebut juga pada ketika itu, la tadrib dha'inataka ka darbika amatak. Kamu jangan pukul isterimu seperti mana kamu memukul hamba perempuanmu. Dan apabila kamu mengambil wuduk dan memasukkan air dalam hidung, maka bersungguhlah. Buat betul-betul. Bersungguh masuk air dalam hidung tu. Kecuali kalau kamu berpuasa. Apa maksud hadis ni? Okey. Kata Syekh pengarang kitab Rasyul Barak ni, dia kata, yufhamu min siyaqil waqi'ah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ajabahum biqawlihi la tahsibanna
indama sami'a i'tidharahum ba'da amrihi bidzabah. Nampaknya dia kata difahami daripada konteks cerita ni, konteks peristiwa yang diceritakan dalam hadis ni, Nabi SAW sebutlah tahsiban, kamu jangan sangka. Apabila Nabi SAW mendengar ada tetamu Nabi, iaitu Laqit bin Sabrah ni, dia bila tengok Nabi nak sembelih kambing, mungkin dia terasa beban, dia terasa macam aku ni menyusahkan Nabi ke. Maka Nabi SAW kata, kamu jangan sangka macam tu lah. Kamu jangan sangka kami sembelih ni hanya semata-mata kerana kamu saja. Tak. Ini sebenarnya Nabi SAW memang sifat dia memuliakan tetamu. Sebab itu dalam peristiwa Nabi SAW menerima wahyu kali pertama tu, waktu Nabi SAW terima wahyu kali pertama tu, Nabi kan sebut kepada Khadijah, Nabi tak tahu siapa yang datang jumpa dia tu. Lalu Nabi SAW sebut pada Khadijah, laqad khashitu ala nafsi, aku takut dengan diri aku ni. Apa kata Khadijah? Kalla wallahi la yukhzikallahu abada, sekali-kali tidak, sesungguhnya Allah Ta'ala sekali-kali tidak akan mensia-siakan kamu, Allah Ta'ala tidak akan mengecewakan kamu. Fa innaka latasilur rahim, kerana engkau sentiasa menghubungkan hubungan silaturahim. Wa tahmilul kal, engkau sentiasa menanggung bebanan. Wa taksibul ma'dum, engkau sentiasa beri orang miskin benda yang orang lain tak boleh beri. Ataupun engkau sentiasa berpendapatan, kalau engkau berniaga, kau akan dapat benda yang orang lain tak boleh dapat. Wa taqrid dhaif, engkau sentiasa memuliakan tetamu. Memuliakan tetamu ni memang perkara yang dilakukan oleh Nabi SAW. Dah tu kenapa Nabi cakap macam tu? Nabi nak kata supaya tetamu ni tak rasa terlalu sukar untuk menerima pemberian tuan rumah. Sebenarnya memang Nabi sembelih tu untuk dia, tapi bukan semata-mata untuk dia. Bahkan Nabi sembelih tu ada sebab lain. Selain daripada nak memuliakan tetamu yang datang rumah Nabi SAW, tapi ada sebab lain, iaitu Nabi SAW tak nak kambing dia lebih daripada 100. Kan? Bila lebih daripada 100, Nabi akan ambil seekor, Nabi akan sembelih. Sebenarnya nak bagi orang lah tu, nak dapatkan pahala. Kenapa? Kerana Nabi SAW tak suka menyimpan harta banyak-banyak. Bukanlah tak boleh, tapi Nabi tak pilih yang tu, melainkan Nabi pilih untuk bersedekah apa yang lebih daripada tu. Okey? Baik. Yang kedua, mungkin ada yang bila baca riwayat ni, bila dia dengar riwayat ni, dia nampak macam tak berapa nak jelas riwayat ni, tak berapa nak synchronize. Sebab hadis ni nak bagi, bab ni nak bagi tahu hamba yang berdosa. Hamba yang buat dosa. Tapi kok mana yang kata buat dosa ni? Yang nampak kat sini masalah sembelih kambing, muliakan tetamu. Kan? Muliakan tetamu ni benda yang kita dah tahu dah. Sebelum ni pun kita dah baca dah hadis-hadis dia. Kan? Yang kedua, dia cerita pasal jangan pukul isteri. Yang ketiga, dia cerita pasal bersungguh bila masukkan air dalam hidung ketika wudu. Kecuali kalau berpuasa. Mana yang kata hamba boleh berdosa ni? Kat sini. La tadrib dha'inataka kadarbika amatak. Kamu jangan pukul isteri kamu seperti mana kamu memukul hamba perempuan kamu. Kat sini ada kaitan di antara riwayat ni, hadis yang sahih ni, dengan tajuk bab. Tengok apa kata Syekh pengarang kitab Rasyubarat, dia kata fihi ima'un latif ila al-amri bid-darbi lil mar'ah ba'da 'adam qabul al-wa'd lakin yakunu darban ghaira mubarrih. Di sini ada satu isyarat yang halus, boleh untuk memukul isteri bila mana dia tak terima nasihat, tapi dengan syarat pukul tu tak mencederakan. Tak ada pun juga. Tapi kan kat ujung tu disebut kadarbika amatak. Kamu jangan pukul isteri kamu macam mana kamu pukul hamba kamu. Bila boleh pukul hamba ni? Hamba ni harta kita. Kita dibenarkan untuk mendidik dia. Kalau akhlak dia buruk,
seperti mana kita didik anak kita. Orang pernah tanya Imam Ahmad, Imam Ahmad kata boleh. Imam Ahmad mengatakan boleh kalau dia melakukan dosa, boleh pukul. Bahkan ada dalam hadis Nabi SAW menyebutkan apabila hamba tu berzina, maka boleh sebat dia. Boleh sebat dia. Maksudnya boleh pukul lah. Boleh ambil tindakan hudud kat dia. Dan kalau dia buat dosa, Imam Ahmad kata kalau boleh nasihat, nasihat. Tapi kalau berulang nasihat masih tak bertukar-tukar lagi, masih lagi tak berubah-ubah perangai lagi, maka dalam keadaan tu boleh pukul. Jadi Imam Bukhari ambil riwayat ni dengan isyarat yang sangat halus nak kaitkan dengan tajuk bab. Ini memang keistimewaan Al-Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari memang dalam masalah menilai, orang kata apa, memahami teks hadis, sangat-sangat halus pemahaman dia. Kadang-kadang kita tak nampak sangat pun kaitan. Contohnya macam dulu saya mengajar Sahih Bukhari, hadis yang pertama dalam Sahih Bukhari, bab tu bab apa? Bab permulaan wahyu. Bab tu berkenaan dengan permulaan wahyu. Tiba-tiba Imam Bukhari masukkan hadis berkenaan dengan niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan tu dengan niat, dan sesungguhnya setiap orang diberi ganjaran berdasarkan dengan apa yang dia niatkan. Apa kaitan niat dengan wahyu? Apa kaitan niat dengan permulaan wahyu ni? Apa kaitan niat dengan wahyu? Sehingga bila kita perhati betul-betul, baru kita nampak, oh sebenarnya wahyu ni apabila dia turun, wahyu ni dia tak ada lain melainkan salah satu daripada 3 perkara. Wahyu ni bila dia turun, dia sentuh salah satu daripada 3 perkara paling tidak. Paling kurang dia mesti sentuh salah satu. Apa dia? Yang pertama perkataan, yang kedua perbuatan, yang ketiga niat. Wahyu bila turun, dia nak perbaiki 3 benda ni. Kalau tak 3-3 pun 2 daripada 3. Kalau tak 2 daripada 3 pun 1 daripada 3. Sebab tu bila wahyu turun, larang kita untuk berkata-kata dengan perkataan yang tak baik. Bila wahyu turun, melarang kita untuk melakukan perbuatan yang tak baik. Bila wahyu turun untuk kita membersihkan jiwa, iaitu apa yang berada dalam jiwa kita, apa yang berada dalam niat kita. Maka dalam keadaan ini, Imam Bukhari nak bagi tahu, wahyu ni dia berkaitan dengan 3 benda. Dan yang paling penting sekali dalam wahyu ialah nak memperolehi pahala. Wahyu ni mendidik kita supaya kita dapat pahala. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam sebuah hadis qudsi riwayat Imam Muslim. Allah Ta'ala kata apa? Kullukum dal illa man hadaitu fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, setiap daripada kamu ini berada dalam keadaan sesat kecuali orang yang aku berikan hidayah. Maka minta daripada aku hidayah, aku akan berikan kamu hidayah. Fastahduni ahdikum, minta daripada aku hidayah, ya, maka aku akan beri hidayah pada kamu. Jadi macam mana Allah Ta'ala beri hidayah pada insan? Melalui wahyu. Allah Ta'ala hantar Nabi. Allah Subhanahu Wa Ta'ala hantar Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ajar kita tata cara untuk beribadah, tata cara untuk berakidah. Allah Ta'ala hajar Nabi dan Nabi ajar kita. Kita salat, kita tahu salat kita tu tidak akan mampu untuk kita laksanakan melainkan apabila adanya perintah daripada Quran dan tata cara yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis. Baru kita tahu cara nak salat. Baru kita tahu waktu-waktu salat. Bila Nabi ajar baru kita tahu, oh ni waktu solat rupanya Nabi ajar kita. Sebab itu Allah Ta'ala kata, minta daripada aku hidayah, aku akan beri. Cari hidayah di dalam Quran, cari hidayah di dalam sunnah. Kerana Allah Ta'ala dah beri dah panduan, Allah Ta'ala beri dah petunjuk dalam 2 sumber ni. Sebab itu Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah riwayat, dalam sebuah hadis riwayat Imam Malik dalam Muwatta,
taraktu fikum amrain lan tadillu in tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnata rasul. Aku tinggalkan pada kamu dua benda yang mana kamu tak akan sesat selama-lamanya, melainkan kamu selagi mana kamu berpegang dengan keduanya, kitab Allah dan sunnah rasulnya. Jadi minta hidayah tu daripada Allah. Jadi kita kembali balik pada isu kita ni. Imam Bukhari apabila diletakkan hadis ni dalam bab yang pertama ni, dia nak bagi tahu kat kita wahyu berkaitan dengan jiwa. Dan itulah yang paling penting sekali sebenarnya. Sebab seseorang yang beramal tanpa niat yang betul, tanpa tujuan yang betul, tanpa keikhlasan yang jelas kepada Allah Azza wa Jalla semata-mata, maka amalannya tidak akan diterima. Jadi Imam Bukhari masukkan bab ni dalam hadis ni dalam bab permulaan wahyu. Sama juga macam riwayat yang kita sedang baca ni. Nampak kaitan tu tak berapa jelas. Tapi Imam Bukhari dengan ketajaman fikiran dia berjaya untuk tunjuk ada kaitan sebenarnya antara hadis yang aku bawa ni dengan bab yang aku letakkan ni. Hamba perempuan ni boleh untuk melakukan kesilapan, boleh melakukan dosa. Dan tanggungjawab pemilik dia adalah untuk mendidik akhlak dia supaya jadi baik. Dan kalau nasihat dah tak diterima, boleh guna metod untuk memukul dia, tapi pukul yang tak cedera lah. Pukul yang tak cedera. Cuma mestilah ada beza cara pukul hamba dengan cara pukul isteri. Cara pukul isteri ni taklah macam mana kita serius sangat-sangat dengan hamba, kan? Maka ini benda yang difahami oleh Al-Imam Bukhari, dan kita berjayalah untuk faham macam mana yang Bukhari faham, ya. Baik. Kita tengok faedah yang berikutnya. Adamul mubalaghah fi istinsyaqil ma fi halati saum. Ulama berbeza pendapat tentang hukum memasukkan air dalam hidung ketika berwudu. Majoriti ulama mengatakan ia bukanlah satu benda yang wajib. Ia hanya sunat. Manakala mazhab Hanbali mengatakan wajib. Kenapa Hanbali kata wajib? Dia kata sebab Nabi SAW mengarahkan, dan Nabi tak pernah tinggal masuk air dalam hidung dan berkumur sewaktu mengambil wudu. Itu Hanbali fahamlah. Tapi mazhab Syafi'i rahimahullah, dia tak faham macam itulah, dia tak faham wajib. Sebab apa? Sebab Quran ketika menjelaskan berkenaan dengan wudu, dia tak sebut tentang masuk air dalam hidung dan berkumur. Dia tak sebut. Dia hanya sebut ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila salah faghsilu wujuhakum. Wahai orang-orang yang beriman, bila kamu bangkit nak pergi sembahyang, nak pergi salat, maka basuh muka. Maka basuh muka rukun, wajib. Selain daripada apa yang disebutkan dalam ayat Quran, wa aydiyakum ilal marafiq, basuh tangan sehingga ke siku. Wamsahu biruusikum, sapu kepala kamu. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuh kaki kamu sehingga ke buku lali. Ayat Quran ni tak sebut tentang kumur. Ayat Quran tak sebut tentang istinsyaq yang dimasukkan air dalam hidung. Ayat Quran ni tak sebut benda-benda tu. Dan tak sebut 3 kali ke 2 kali ke. Maka yang wajib hanya sekali, 2 kali dan 3 kali sunat. Maka masukkan air dalam hidung sunat. Berkumur juga sunat menurut mazhab Syafi'i, dan ini pendapat yang bagi saya tepatlah. Dan di sini walaupun disuruh untuk kita masukkan air dalam hidung dan bersungguh, tapi jangan bersungguh sangat ketika mana berpuasa. Kerana bimbang akan masuk air ke dalam halkum kita lah. Kerana orang yang berpuasa dilarang untuk memasukkan sesuatu dalam rongganya, dalam rongga mulutnya. Okey. Kita tengok riwayat bab yang ke-88. Babu man khatama ala khadimihi makhafata su'idan. Ini bab orang yang menutup sesuatu ke atas hambanya kerana bimbang sangkaan jahat. Maksud apa ni? Maksudnya ialah kalau kita beri sesuatu pada hamba kita untuk hamba kita sampaikan kepada seseorang,
kita tutup, kita seal bekas tu supaya kita tak sangka buruk. Kita tengok riwayat. Okey. Riwayat nombor 167. Qala al-Imam al-Bukhari haddatsana Bishr ibn Muhammad qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Abu Khaldah an Abi al-Aliyah qala kunna nu'maru an nakhtima 'ala al-khadim wa nakilu wa na'udduha karahiyatan ay yata'awwadu khuluqasu au yadhunnu ahaduna dhanna su. Riwayat ni riwayat yang sahih. Baik. Tapi dia bukan daripada Nabi SAW, dia daripada tabi'in, itu Abu al-Aliyah. Okey. Al-Imam al-Bukhari mengatakan, Bishr bin Muhammad telah menyampaikan kepada kami. Dia mengatakan Abdullah telah mengkhabarkan kepada kami. Dia mengatakan Abu Khaldah telah mengkhabarkan kepada kami daripada Abu al-Aliyah. Daripada Abu al-Aliyah Ar-Rayahi, yang mana Abu al-Aliyah kata kunna nu'mar. Dulu kami diperintahkan. Bila tabi'in sebut kami diperintahkan, kebiasaannya yang perintahkan tu ialah sahabat. Tapi kalau sahabat sebut kami diperintahkan, maksudnya yang memerintahkan tu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau Nabi sebut aku diperintahkan, maka yang perintahkan tu Allah lah. Dan tak ada siapa yang boleh perintah Nabi dalam bab agama ni melainkan Allah. Contohnya macam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhum. Aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota. Siapa yang perintahkan Nabi sujud waktu solat dengan 7 anggota tu? 7 anggota ni dahi, 2 tangan, 2 lutut dan 2 kaki. 7 lah. Siapa yang perintahkan Nabi tu? Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla yang nak, orang kata apa, yang hanya boleh memerintahkan Nabi. Orang lain mana tahu bab agama, kerana Nabi yang paling tahu di kalangan manusia ni, kan? Jadi yang tu kita tahu. Kena tahulah. Bila sahabat kata kami diperintahkan, kebiasaannya Nabi SAW yang perintahkan. Tapi kalau tabi'in sebut kami diperintahkan, maka sahabatlah yang perintahkan. Sahabat memerintahkan golongan tabi'in ni supaya nakhtim, supaya kami nakhtim. Apa itu nakhtim? Nakhtim ini ialah kita sebagai orang kata apa, pemilik ni ataupun sebagai pemilik hamba ni, dia khatam. Kalau dia bagi apa-apa bekas, dia perlu untuk tutup, dia perlu untuk seal. Perlu untuk seal supaya jangan hamba tu boleh buka. Jangan hamba tu boleh buka apa yang ada di dalamnya. Wanakil, dan kami kena sukat. Kail ni sukat, cupak, gantang, ambil bekas, letak barang dalam tu. Jadi kalau kami nak suruh hamba kami sampaikan barang-barang yang boleh disukat dengan cupak atau gantang, kami akan sukat siap-siap. Kami akan sukat. Ya. Ataupun kalau kami suruh dia beli barang, pergi beli segantang beras. Jadi kalau dia bawa balik segantang, kami akan ambil beras tu, kami akan sukat pula di tempat kami. Supaya tengok cukup tak segantang. Kalau suruh beli 3 cupak, dia pergi beli 3 cupak, dan bila dia bawa balik, kami akan kira. Kami akan sukat elok-elok. Tengok cukup tak 3 gantang seperti mana yang kami minta. Wa na'udduha, dan kami akan kira barang yang kami suruh dia beli. Kalau kami suruh dia beli banyak ni, dia bawa, kami akan kira depan-depan dia. Karahiyatan ayyata'awwadu khuluqasu, kerana kami tak suka mereka akan terbiasa dengan akhlak yang buruk. Kalau kami tak kira, takut-takut dia pergi ambil. Dan bila dah terbiasa ambil, dia suka mencuri pula lepas ni. Jadi kami kira depan-depan dia, nak tengok, nak tunjuk kat dia, jangan ambil benda yang aku tak izin. Au yazunnu ahaduna dhannasu, ataupun mungkin ada di kalangan kami ni tuan-tuan yang menjadi tuan kepada hamba, takut kami tersangka buruk pula. Jadi kami kira siap-siap. Takut nanti kalau tak kira depan dia, lepas ni bila dia dah beredar, kita kira-kira tak cukup,
kita dah tersangka buruk dengan dia, sedangkan yang mencuri itu bukan dia. Yang mencuri itu mungkin orang lain. Setelah kita ambil, kita letak di tempat kita, kita letak di dalam rumah kita, mungkin orang lain ambil. Tapi kita dah sangka buruk pada hamba. Kan? Baru ni saya duduk di Mekah. Kebetulan saya dijemput oleh seorang sahabat Malaysia kita ni. Nama dia Ustaz Mursyid lah. Dia berniaga di satu restoran rasa Malaysia dia panggil. Kebetulan lah saya pun duduk di Mekah tu agak lama juga. Jadi dia jemput saya untuk makan dekat restoran dia. Masya Allah sedap juga tuan-tuan kan. Dia bawa saya, dia pergi restoran dia. Kemudian waktu lepas makan tu, dia bagi pekerja dia duit untuk bayar pada supplier. Dia kata nah. Jadi pekerja dia ni orang Kelantan yang duduk lama di negara Arab. Memang dia nampak macam mualaf lah, memang dilahirkan di sana. Cuma mak bapak Melayu. Muka-muka Melayu tapi cakap Arab Masya Allah sangat fasih. Jadi bila dia bagi duit tu, pekerja dia kata, berapa ni? Jadi ustaz ni sebut lah, banyak ni. Dia kata, boleh tak aku kira? Boleh tak aku kira? Dia kata kira, aku dah kira dah, kau kira. Dia pun kira. Masya Allah cukup, dia kata. Ini nak beritahu apa kat sini? Saya, dalam hati saya terus teringat yang ni, teringat hadis ni. Iaitu, kalau orang tu dah bagi kita duit, tak salah untuk kita kira depan dia. Untuk menghilangkan sangka buruk kalau tak cukup pada masa akan datang. Sebab kita dah kira dengan diri kita sendiri, kita tahu dah cukup. Dan kita nak tunjuk juga kat dia supaya jangan bagi kurang lepas ni. Kerana aku akan kira betul-betul. Kalau kau bagi aku, kau dakwa jumlah banyak ni, kau kena bagi jumlah betul. Jangan tipu-tipu lagi dah. Jadi dua faedah yang kita boleh ambil kat situ. Jadi sebab itu, apa yang ditunjukkan oleh golongan salafus salih ni, banyak faedah. Tapi kadang-kadang kita ada juga kadang-kadang rasa segan. Nak kira depan-depan orang tu rasa segan. Tak perlu segan. Kenapa? Kerana ini ditunjukkan oleh golongan salafus salih. Tabi'in kata, sahabat suruh kami buat benda ni supaya kami dapat buang perasaan sangka buruk pada orang dan dapat buang sikap buruk orang yang berurusan dengan kita. Lepas ni kalau dia nak berurusan dengan kita, dia tak boleh dah curi-curi. Dia tak boleh dah curi-curi. Dia tak boleh dah ambil ikut suka dia kerana kita akan kira. Okey? Baik. Tengok apa faedah kita boleh ambil daripada riwayat ni. Dia kata ihtimamu sahabah bil khatam wal kail wal ad lil amti'ah wal asya' allati yutlabu min al khadim shira'uha aw tursalu biwasitatihi ila al akharin litatma'inna qulubuhum bil hifz wa yazulu su'u dhanni bihim kama anna al khadim la yatajarra'u 'ala sariqa wal khiyanah aidan. Sahabat ni bersungguh mengambil penting tentang khatam. Khatam ni maksud seal. Barang yang kita nak sampaikan pada orang, kalau kita suruh hamba tu sampaikan, kita seal siap-siap bekas dia. Supaya bekas dia tu tertutup. Kalau kita bagi envelope, gam siap-siap envelope tu. Kalau kita bagi plastik, tutup plastik tu elok-elok. Wal kail, dan beri sukatan. Dalam ni ada berapa cupak, ada berapa gantang. Wal ad, dan kira siap-siap bagi amti'ah, bagi harta-harta. Wal asya', dan barang-barang yang kita minta daripada khadim untuk dibeli. Jadi kalau kita minta dia beli, pergi beli banyak ni, kita kira siap-siap. Au tursalu biwasitatihi, ataupun kita nak minta hamba tu pergi hantar ke orang lain. Jadi kita seal siap-siap bekas tu. Litatma'inna qulubuhum bil hifz, supaya jiwa kita ni tenang, barang tu akan terpelihara. Au wa yazulu su'dhan bihim, dan hilang sangka buruk pada mereka, yakni pada hamba-hamba tu. Okey, kama annal khadim la yatajarra' 'ala sariqah wal khiyanah aidan. Dia kata begitu juga hamba-hamba ni, kalau dah kita buat macam tu, kita dah seal plastik, kita dah seal bekas, kita dah kira, kita dah sukat siap-siap, maka hamba tak akan berani lagi untuk mencuri dan tak akan berani lagi untuk melakukan khianat.
Okey. Kita tengok riwayat ataupun bab yang berikutnya, bab 89. Bab man adda ala khadimihi makhafata dhann. Bab siapa yang mengira atas hambanya kerana takut sangkaan, yakni sangkaan buruklah. Kata al-Imam al-Bukhari rahimahullah pada hadis yang ke-168. Qala al-Imam al-Bukhari haddatsana Abu Nuaim qala haddatsana Israil an Abi Ishaq an Harithah ibn Mudarrib an Salman qala inni la a'uddu al-uraq ala khadimi makhafata dhann. Yang bermaksud, kata al-Imam al-Bukhari, Abu Nuaim telah menyampaikan kepada kami, dia berkata Israil telah menyampaikan kepada kami daripada Abu Ishaq, daripada Harithah bin Mudarrib, daripada Salman, yakni Salman Al-Farisi. Dia mengatakan sesungguhnya aku akan menghitung tulang-tulang yang ada daging, uraq. Uraq ni tulang yang ada daging ke atas hamba-Ku kerana aku bimbang sangkaan buruk. Sangkaan buruk pada dia. Jadi bila Salman suruh hamba dia beli sesuatu, ya, dia bawa kat kita, kita kira depan dia. Kerana kita tak nak sangka buruk kat dia. Dan dia pun tak berani nak buat benda yang tak elok lepas ni. Sebab dia tahu kita akan kira. Ya? Baik. Hadis nombor 169. Kata al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Hajjaj qala haddatsana Syu'bah qala anba'ana Abu Ishaq qala sami'tu Harithah ibn Mudarrib qala sami'tu Salman inni la a'uddu al-uraq khasyata adh-dhann. Riwayat yang sama, Imam Bukhari bawa riwayat yang sama, riwayat hadis yang sama tapi daripada riwayat yang berbeza. Tadi dia bawa daripada riwayat Israil, sekarang dia bawa daripada riwayat Syu'bah. Okey, baik. Maksudnya Hajjaj telah menceritakan kepada kami, dia mengatakan Syu'bah telah menceritakan kepada kami. Syu'bah kata Abu Ishaq ni Abu Ishaq As-Sabi'i. Abu Ishaq telah mengkhabarkan kepada kami, dia mendengar Harithah bin Mudarrib menyebutkan, dia mendengar daripada Salman. Boleh jadi Imam Bukhari bawa riwayat yang kedua ni kerana Abu Ishaq ni dia mudallis. Dia suka menyembunyikan guru. Dalam riwayat pertama tu dia riwayat daripada Harithah dengan menyebut an. Takut sebenarnya dia dengar pada orang lain. Dia sembunyikan orang lain tu, disebut Harithah. Lepas tu dia kata daripada. Jadi Abu Ishaq Sabi'i ni ada buat kerja ni. Oleh kerana tu Imam Bukhari bawa jalur yang kedua ni nak buktikan yang memang Abu Ishaq dengar daripada Harithah bukan dengan perantara. Betul, dia kata Abu Ishaq dalam riwayat yang kedua tu Abu Ishaq qala sami'tu Harithah. Memang Abu Ishaq dengar daripada Harithah betul. Memang dia ambil daripada Harithah betul. Okey. Maka Harithah bin Mudarrib mengatakan saya dengar daripada Salman. So daripada tu semua mereka dengar. Imam Bukhari bawa satu lagi riwayat. Salman kata aku akan menghitung tulang-tulang yang ada daging ni. Kalau aku suruh hamba aku pergi beli. Ya, kalau aku suruh hamba aku pergi beli, aku memang akan suruh. Aku memang akan kira supaya dia tak berani untuk mencuri dan aku juga tidak berburuk sangka kat dia. Okey, baik. Kita tengok apa faedah yang kita boleh ambil daripada riwayat ni. Kata Syekh, inna ba'd as-sahabah kanu ya'udduna qita'atil lahm lamma kana khadimuhu ya'ti biha min as-suq wa yaqulun inna dhalika anqa lis-sadr wa adfa'u lis-su'i dhann. Yang bermakna sebahagian daripada sahabat mereka memang akan kira
potongan-potongan daging apabila pembantu mereka ataupun hamba mereka bawa datang kepada mereka daripada pasar. Dan mereka kata perkara itu, mengira itu lebih bersih untuk jiwa dan lebih menolak sangkaan buruk. Lebih menolak sangkaan buruk. Okey, baik. Riwayat nombor 90, bab nombor 90. Bab adabul khadim. Bab adab seorang hamba. Okey. Hadis riwayat nombor 170. Qala al-Imam al-Bukhari, Imam Bukhari mengatakan, haddatsana Ahmad ibn Isa qala haddatsana Abdullah ibn Wahab qala akhbarani Makhramah ibn Bukair an abihi qala sami'tu Yazid ibn Abdullah ibn Qusayd qala arsala Abdullah ibn Umar ghulaman lahu bidhahabin aw biwariqin fasarafahu فأنظر بالصرف فرجع إليه فجلده جلدا وجيعا وقال اذهب فخذ الذي لي ولا تصرفه. Hadis ini nak menunjukkan bab ni nak bagi tahu kat kita tentang adab seorang hamba. Maksud adab seorang hamba ni, tuan dia boleh didik dia. Boleh didik dia supaya dia jadi orang yang bergunalah, akhlak dia baik. Tengok apa yang berlaku. Okey. Kata Al-Imam Bukhari, Ahmad bin Isa telah menceritakan kepada kami. Dia berkata Abdullah bin Wahab telah menceritakan kepada kami. Dia mengatakan Makhramah bin Bukair telah mengkhabarkan kepada saya daripada ayahnya. Dan dia mengatakan saya mendengar Yazid bin Abdullah bin Qusayd mengatakan Abdullah bin Umar, yani anak Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu, mengatakan Abdullah bin Umar hantar seorang hamba dia bawa duit emas ataupun duit perak, itu duit dinar ataupun duit dirham. Lalu hamba dia ni buat tukaran mata wang. Buat tukaran mata wang. Jadi bila buat tukaran mata wang, sepatutnya bila buat tukaran mata wang ni dia ada syarat yang perlu dipatuhi. Kerana mata wang ni dia ada illah riba. Ya, illah riba. Jadi apa itu illah riba? Illah riba ni apa yang manusia anggap dia mata wang, maka dia ada illah riba. Bila mata wang nak ditukarkan dengan mata wang, maka perlu berhati-hati. Duit emas nak tukar dengan duit emas yang lain, perlu berhati-hati. Kalau jenisnya sama, emas dengan emas, ringgit dengan ringgit, ataupun dolar dengan dolar, jenis sama, mata wang dan jenis sama, maka perlu ada dua syarat. Itu perlu sama banyak dan tidak boleh bertanggung. Mesti berlaku secara on the spot. Kan? Itu pertama. Yang kedua, kalau jenis tak sama, dua-dua mata wang, tapi ringgit nak tukar dengan dolar USD, ataupun ringgit nak tukar dengan rial, jenis tak sama, maka perlu ada satu syarat. Nak tukar berapa banyak pun tak apa, bilangan tak sama tak apa, tapi mesti berlaku on the spot. Ini disebut dalam hadis riwayat Muslim. Fa idza ikhtalafat hadhihi al-asnaf fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyad. Kan? Kalau jenisnya berbeza, tak ada masalah. Juallah macam mana pun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka jual, tak kisah macam mana bentuknya, macam mana bilangannya, tapi mesti on the spot. Ya, on the spot. Okey. Dia ni, hamba dia ni buat tukaran mata wang. Sepatutnya tak boleh untuk berlaku penangguhan sebab tukaran mata wang. Tapi hamba dia buat penangguhan. Fa'andhara bisarf. Faraja'a ilaih. Lepas tu dia patah balik kepada Ibnu Umar. Ibnu Umar pukul dia dengan pukulan yang menyakitkan.
Lepas tu Ibn Umar kata, pergi balik, ambil balik duit aku yang kau tukar tadi. Kau jangan buat tukaran mata wang yang bertangguh. Jadi Ibn Umar pukul tu, hamba dia tu, hamba lelaki lah. Kerana nak bagi tahu benda ni serius. Kau dah buat dosa lah, kerana benda ni dianggap sebagai riba. Okey? Baik. Hadis riwayat nombor 171. Hadis nombor 171 lah. Okey. Riwayat 170 tadi, kisah Ibn Umar tadi, sanad dia hasan lah. Okey? Okey. Kata Imam Al-Bukhari, haddatsana Muhammad ibn Salam, qala akhbarana Abu Muawiyah anil A'mash an Ibrahim At-Taimi an abihi an Abi Mas'ud. Qala kuntu adribu ghulaman li fasami'tu min khalfi sautan i'lam Aba Mas'ud lallahu aqdaru 'alayka minka 'alayhi faltafattu fa idha huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qultu ya Rasulullah fa huwa hurrun liwajhi Allah. Ya. Faqala ama law lam taf'al lamassatka an-nar aw lalafahatka an-nar. Hadis ni riwayat sahih juga, riwayat Muslim juga hadis ni ya. Okey, kata Imam Al-Bukhari, Muhammad bin Salam telah menceritakan kepada kami, dia berkata Abu Muawiyah telah mengkhabarkan kepada kami daripada A'mash, daripada Ibrahim At-Taimi, daripada ayahnya, daripada Abu Mas'ud. Abu Mas'ud kata, dulu aku pernah pukul seorang hamba lelaki. Lalu aku dengar daripada belakangku ada satu suara. Suaranya apa? Ketahuilah wahai Abu Mas'ud, Allah lebih berkuasa ke atas kamu daripada kuasa kamu ke atas orang yang kamu pukul tu. Maka aku pun berpaling, aku berpaling dan aku tengok ada Rasulullah SAW di belakangku. Lalu aku pun mengatakan, wahai Rasulullah, maka dia bebas. Dia hamba ni menjadi bebas hanya semata-mata kerana Allah. Maka dia kata, Nabi SAW bersabda, kalau kau tak buat, pastinya neraka akan pegang kau ataupun kau akan dijilat api neraka. Kau akan dibakar api neraka. Maksudnya apa? Maksudnya hadis ni Imam Bukhari nak seimbangkan. Boleh untuk didik hamba yang buat silap, yang buat salah, yang buat dosa, tapi jangan lebih pada had. Jangan lebih pada had. Ya, dan kalau kita dah buat satu benda yang menzalimi hamba, orang zaman dulu kata, ya, orang zaman dulu kata, golongan salafus soleh di kalangan sahabat, mereka akan membebaskan hamba tersebut sebagai tanda untuk meminta maaf kepada hamba setelah mereka melakukan kesalahan. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Mudah-mudahan ada manfaat kuliah kita pada hari ini. Kita berhenti di sini dulu. InsyaAllah kita sambung pada kuliah yang akan datang. Saya tengok kalau ada soalan ataupun komentar ataupun kritikan, saya lulukan ya. Ini ada soalan. Assalamualaikum. Alhamdulillah doktor dah sampai balik dan nampak sihat. Tak sakit-sakit macam setengah orang. Alhamdulillah. Saya sakit di sana. Balik dah sihat alhamdulillah. Nak tanya, kita dianjur puasa pada 10 Muharram. Mana lebih afdal, tambah puasa sehari sebelum atau selepas? Sebenarnya dalam riwayat ada puasa 10, ada puasa 9 dan ada puasa 11. Ya. Jadi kalau nak bagus, kita berpuasa pada 3 hari berturut-turut. 3 hari berturut-turut, maka kita berpuasa pada Tasu'a, kita puasa pada 9, kita puasa pada Ashura, dan juga kita puasa pada 11. Kalau bolehlah, kalau mampu. Kalau tak mampu, kita puasa pada 9 dan 10.
Kalau tak mampu juga, maka 10 sudah memadai. Okey. Jadi kalau nak betul-betul bagusnya, puasa 3 hari lah. 9, 10, 11. Tak mampu, 9, 10. Tak mampu, 10, 11. Tak mampu, 10. Boleh kan? Kalau boleh puasa 3-3. Kalau tak mampu, 9, 10. Tak mampu juga, 10, 11. Tak mampu juga, 10 saja. Salam bro, Waalaikumsalam. Tahniah dan selamat pulang dari mengerjakan haji. Terima kasih. Isu kebenaran mukul isteri banyak yang telah disalah faham kerana tidak ada guideline. Hingga banyak berlaku penganiayaan. Allah telah membimbing Nabi Daud yang bernazar mukul isteri 100 kali dengan mengambil 100 helai rumput dan mengikatnya dan pukul sekali. Itu dikira 100 kali. Mungkin kita boleh ambil panduan. Bukan Nabi Daud kot, Nabi Ayub tu. Nabi Ayub rasanya. Dia sebenarnya panduan dia senang. Jangan cederakan. Jangan pukul muka, jangan pukul di tempat yang menjadi aset dia, kecantikan dia, dan jangan cederakan. Pukul ni sekadar nak tunjuk kita serius, itu pun selepas memberi nasihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain puasa hari Ashura dan sehari sebelum dan selepas, betul ke kita juga digalakkan puasa akhir dan awal tahun pada first Muharram? Dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, afdalus siyam ba'da Ramadan as-siyam fi syahrillahil Muharram. Sebaik-baik puasa selepas daripada puasa Ramadan ialah puasa pada bulan Muharram. Ya, Syahrillahil Muharram. Jadi maksudnya puasa pada bulan Muharram. Tak semestinya satu. Boleh jadi ya, 2, boleh jadi 3. Cuma orang ni biasanya dia orang akan guna kesempatan pada satu hari bulan itulah sebagai semangat. Dia bagus, tapi kalau tak dapat satu hari bulan tak ada masalah. Boleh puasa pada bila-bila pada bulan Muharram. Assalamualaikum. Saya keliru bab sifat Allah sebab kawan saya bagi tahu jika saya pegang ayat Quran tentang sifat Allah secara zahir boleh jatuh hukum kafir. Dalam isu ni ada sifat yang memang diisbatkan secara zahir. Contohnya macam Allah melihat. Kita percaya Allah melihat. Allah hidup. Kita percaya Allah Maha hidup. Allah berkata-kata. Kita percaya Allah Ta'ala berkata-kata. Allah mendengar. Kita percaya Allah Ta'ala mendengar. Kita isbat yang zahir. Manakala sifat-sifat yang lain seperti sifat mata, sifat tangan, sifat Allah bersemayam di atas arash, yang ni menjadi polemik. Sebab apa? Sebab zahirnya itu nampak macam ada persamaan dengan makhluk. Dalam isu ni ada 2 aliran. Satu aliran dipanggil aliran mutakallimin, ahli kalam. Mereka menolak makna. Kerana mereka kata kalau isbat makna zahir boleh membawa kepada tashbih dan tajsim, menjisimkan Allah. Tapi sebahagian daripada golongan ahli sunnah, ini aliran yang dikatakan sebagai aliran Hanabilah, aliran Hanbali, mereka mengisbatkan makna tetapi menolak kaifiat. Iaitu mereka kata makna kita tahu tapi kaifiat kita tak tahu. Maka dalam isu ni saya mempunyai kecenderungan bersama dengan Hanabilah. Kerana kalau kita tengok golongan sahabat dan golongan tabi'in, mereka juga mengulang-ulang sifat-sifat ni dalam ayat mereka menunjukkan mereka faham maknanya. Cuma mereka tidak mengatakan ia sama dengan makhluk. Dan tidak ada beza pun di antara sifat ini dan sifat itu. Kalau kita boleh mengisbatkan Allah melihat tapi tak sama dengan melihat makhluk. Kita boleh menetapkan Allah berkata-kata tapi tak sama macam makhluk. Kita boleh menetapkan Allah mempunyai zat tapi tak sama dengan makhluk. Allah Ta'ala itu maha wujud dan tak sama dengan makhluk. Kita boleh isbat makna-makna tu. Kenapa sifat-sifat lain kita tak boleh isbatkan dengan makna tapi dan kita menafikan Allah tak sama dengan makhluk? Tidak ada dalil yang membezakan di situ melainkan hanya akal semata-mata. Jadi saya setuju dengan Hanbali dalam masalah ni. Walau bagaimanapun
saya tetap mengatakan golongan Asy'ariyah itu sebahagian daripada aliran ahli sunnah wal jamaah, walaupun saya tidak bersetujulah dengan cara mereka iaitu mentafwidkan makna, wallahu a'lam. Apakah sebenarnya kelebihan bulan Muharram menurut penunjuk yang sahih? Bulan Muharram ni digalakkan banyak berpuasa seperti mana yang telah saya sebutkan tadi. Okey. Baik, itu saja yang saya nampak. Ada soalan di sini. Tengok lagi kalau ada. Ini ada satu lagi. Salam Ustaz, Waalaikumsalam. Saya pernah meminjamkan sejumlah wang kepada seseorang sahabat karib. Pada hari dia membayar balik secara cash, saya tidak mengira di depan dia kerana sangat percaya kepada dia. Tapi setelah sampai rumah, saya kira dah mendapati jumlahnya kurang. Apa sebaiknya saya lakukan? Kalau nak halalkan pun boleh, kalau nak bagi tahu dia pun tak cukup boleh. Nak bagi tahu dia tak cukup lah. Saya kira-kira balik tak cukup pun tak ada masalah, boleh. Tapi kalau halalkan dapat pahala lah. Dan meminjamkan orang duit ni pun dapat pahala sebenarnya kerana kita membantu dia. Wallahu alam, itu je yang boleh saya sampaikan pada malam ni. Terima kasih banyak kepada yang hadir pada malam ni. Terima kasih banyak kepada Global Ihsan, kepada Kak Jini, kepada Dr. Azmi dan juga kepada Ustaz Reza dan semua tim Global. Terima kasih banyak. Terima kasih pada yang hadir juga. Kita jumpa lagi. Saya mohon maaf kalau terkasar bahasa tersilap kata. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.